Baik. Ya, okey. Setiap kelas kita akan record dan seandainya kamu nak tengok ulangan, okey, kelas kita ni kamu boleh tengok di YouTube channel cikgu ya. Iaitu Cikgu Rafi, kamu boleh tengok di YouTube. Kamu search aja akan ada jumpa okey Cikgu Rafi dan kamu please subscribe, like and share. Cik wah macam YouTuber pula. Okey. Jom. Okey, kita lihat di sini. Okey. Ancaman komunis di negara kita. Baik. Bermula dengan gerakan komunis antarabangsa, kalau kita lihat di sini, okey, gerakan komunis antarabangsa ya, di mana mereka ada satu persatuan komunis antarabangsa di mana mereka telah bersidang ataupun bermesyuarat di Calcutta, India. Okey, dan mereka ada dua persidangan, persidangan Kongres Belia Asia dan persidangan Parti Komunis India. Baik. Sebelum itu, lupa cikgu nak tanya. Kamu semua dah ada nota ni belum? Semua dah ada nota ni ya? Ada yang belum lagi tak? Okey, ada yang belum lagi? Okey dah. Alright, bagus. Okey, kalau belum lagi nanti boleh download daripada grup daripada grup WhatsApp. Alright. Baik, so dua persidangan ini, okey, mereka telah menggesa ataupun kita lihat pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesa untuk memperhebat perjuangan menentang imperialis di setiap negara Asia. Maknanya dalam meeting tu dia orang bincang-bincang, dia kata apa? Okey, kamu semua yang berada di tanah Melayu, kamu perlu teruskan menentang British. Sebab British imperialis British ialah imperialis. Apa maksud imperialis? Iaitu penjajah. Imperialis tu bermaksud kuasa penjajah. So, dia orang kata apa? Okey, komunis sila kuatkan dan sila buat serangan lagi untuk menyebarkan ideologi komunis itu. Jadi kita lihat jawatan kuasa eksekutif pusat PKM telah melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di tanah Melayu. Wow, ini bukan perjuangan secara imperialisme, bukan perjuangan secara akhbar macam orang Melayu buat. Ini memang perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh komunis untuk dengan niat apa? Menubuhkan Republik Komunis. Kamu tahu tak apa maksud republik ni? Republik ni maksudnya apa tahu? Iaitu pemerintahan yang tidak ada raja. Tak ada raja, raja dihapuskan dan ketuanya adalah presiden. Kalau presiden itu, kalau republik itu demokrasi tak apa. Tapi ini republik yang menggunakan sistem komunis, menggunakan kekerasan untuk memaksa penduduk menerima ideologi. Kau nak? Memang tak nak lah. Kan? Jadi kita lihat dengan kekerasan itu maka British bertindak balas dengan cara apa tahu? British isytiharkan darurat. Baik, satu soalan. Cikgu nak tanya kamu semua Okey, apa maksud sebenar darurat? Apa maksud sebenar darurat? Darurat tu apa sebenarnya? Anyone here? Kalau ada jawapan boleh tulis dalam grup chat tu. Tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah itu lockdown. Bukan darurat. Itu lockdown. Okey. Lana, apabila kuasa tentera mengambil alih. No. Ashraf, situasi yang tak dapat dikawal. No. Wait a second. Agung dapat full control. No. Dah nak mati. No. Okay. Bila terpaksa tipu sunat. Jadah kau ni Diana. Aduh, yai. Okey. Baik. Sebenarnya darurat itu bermaksud apa? Darurat itu bermaksud, cikgu letak kat sini Darurat ini sebenarnya adalah kecemasan. Kecemasan itu maksud sebenar darurat, iaitu kecemasan. Emergency. Emergency, kecemasan. Kalau orang Kelantan dia panggil apa? Kecemasan. Kecemasan. Bukan kencing masam, kecemasan. Tu orang Kelantan. Ada Kelantan sini dah. Ada Kelantan. Oh, kecemasan. Okey, baik. Okey. So, kita lihat di sini.
Orang Kelantan panggil emergency. Wah, dahsyat orang Kelantan. Panggil emergency. Maju. Okey, baik. Okey, baik. So, kita lihat di sini ya. Okey, di mana kita lihat bahawa PKM bila British telah isytiharkan darurat itu, maka PKM ni degil. Dia teruskan tindakan untuk lumpuhkan, maknanya untuk tamatkan ekonomi dan musnahkan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. Degil. Ni degil. PKM memang degil. Baik. Perisytiharan darurat. Kenapa diisytiharkan darurat? Siapa yang isytiharkan? British. British isytiharkan darurat di tanah Melayu. Why? Kenapa? Okey, kerana puncanya adalah apabila komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Sungai Siput ni sekarang di kawasan Ipoh lah. Ya, kawasan Ipoh, Perak, iaitu Arthur Walker, kemudian John Ellison dan juga pembantunya Ian Christian. Pembunuhan 3 orang pengurus ladang ini menyebabkan British bertindak, iaitu mengisytiharkan undang-undang darurat ataupun undang-undang kecemasan. Dan ini diisytiharkan oleh Sir Edward Gen, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British. Dan pada waktu itu kita tahu bahawa tanah Melayu di bawah pemerintahan British lagi ya. Jadi sebab itu pegawai British yang isytiharkan darurat. Dan undang-undang darurat ini dilaksanakan di Perak, di Johor, dan pada 17 Jun 1948 undang-undang ini diperluas ke seluruh Perak dan Johor. Dan pada 18 Jun 1948 dikuatkuasakan di seluruh tanah Melayu. Darurat. Kecemasan. So, kita lihat di sini ya. Bila undang-undang kecemasan. Kecemasan ni apa tahu? Iaitu, silakan Ling Kok Ching. Nak tanya apa? Silakan. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan nak bertanya. Boleh terus tulis dalam grup chat ya. Baik. Tindakan komunis di tanah Melayu. Tak boleh cikgu saya lupa. Allah kau ni. Baik. Tindakan komunis di tanah Melayu. Walaupun undang-undang darurat dikuatkuasakan, komunis ini tetap terus menggugat keamanan dan kestabilan negara. Dan komunis cetuskan huru-hara agar, kenapa dia nak cetuskan huru-hara ni? Kenapa nak cetuskan keganasan? Supaya penduduk hilang keyakinan terhadap British. Maksudnya apa? Maksudnya, apabila komunis ni mengganas, bila komunis ni mengganas, rakyat akan berharap kepada British. Rakyat akan berharap kepada British untuk hantar pasukan keselamatan untuk menjaga keamanan. Tetapi apabila kita lihat British tak mampu untuk menghalang komunis, maka rakyat akan kecewa. Dan rakyat akan kata apa? Nak harapkan British pun tak boleh buat apa dengan komunis lah. Kalau macam tu baik kita orang join komunis lah. Nampak tak? Nampak tak? Itu dia punya psikologi dia permainan psikologi supaya komunis ini diterima oleh rakyat. Nampak tak? Penduduk hilang keyakinan terhadap British. Ya, Christian, teruskan. Baik. Apa yang... silakan. Yang darurat ni diorang buat it's not the same dengan PKP sekarang kan? No. Tidak sebenarnya. Sebenarnya kamu rasa, cikgu nak tanya kamu. Kamu rasa PKP kita sekarang ni darurat ke? Do you think it's darurat? Dia kata no, mungkin. Macam belum lagi. Baik. Sebenarnya, kita ada, mungkin kita ingat masa awal hari tu, Agong yang di Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat pemerintahan, iaitu darurat pentadbiran di mana yang digantung ialah pentadbiran negara. Tetapi perjalanan negara tetap macam biasa. Ekonomi,
sosial tetap macam biasa. Dan lockdown yang diperkenalkan ni, perintah berkurung ni adalah untuk memastikan supaya penyebaran penyakit itu tidak berlaku. Penyebaran penyakit itu tidak berlaku. So dari sudut ancaman tu ada, dari sudut persamaan tu ada, namun begitu dulu punya darurat zaman ni lagi hebat tau. Kalau dia buat perintah berkurung daripada 7 pagi sampai 7 malam, dia buat perintah berkurung, semua orang tak boleh keluar. 7 pagi sampai 7 malam je boleh keluar. Lepas pukul 7 malam, langsung tak boleh keluar. Kalau keluar, okey, pihak berkuasa boleh menembak kamu. Menembak kamu tanpa bicara, tanpa bersoal. Boleh tembak. Itu dulu. Okey, kerana apa? Kerana dikatakan bahawa sesiapa yang keluar selepas pukul 7 tu, selepas keluar pukul 7 tu, bermakna dia tak ada rumah. Bila tak ada rumah, bermakna siapa yang tak ada rumah? Iaitu yang tak ada rumah tu ialah orang-orang komunis. Nampak tak? Yang still berkeliaran tu adalah orang-orang komunis. So tembak. Okey. Ya, dulu tandas kat luar. Memang tandas kat luar. Tapi tak adalah sampai tandas tu keluar. Maknanya daripada rumah kau sampai ke pekan, tandas kau kat pekan. Tak adalah macam tu jauhnya. Belakang aja. Okey. Kan? Tak adalah sampai macam tu. Jadi bermakna dia tak boleh keluar. Okey. Maknanya ke jalan raya ataupun keluar jauh daripada rumah. Okey. Kalau berkeliaran, boleh ditangkap. Dan ditembak ditembak tanpa soal siasat. Jadi itu dulu. Nasib baik kalau tak diamalkan sekarang. Kalau diamalkan sekarang, ramai yang mati kena tembak. Okey, keluar je rumah, pam tembak. Kan? Jadi nasib baik tak ada. Jadi itulah yang berlaku. Thank you sayang. Kan? Sebut pasal tembak, korang nampak ni. Sesiapa yang tak dengar cakap cikgu tembak korang dengan pistol ni. Okay. Kami juga. Alright. Allahu. Okay. Baik. Itulah dia. Okay. Aduh ya. Okay. Nanti. Mark apa tu? Ini warisan. Ini mark warisan warisan turun temurun daripada komunis sampai sekarang. Oh silap. Ni James Bond punya. James Bond Mark shot barangkali. Alright. Okay. Tak payah cerita lebih-lebih lah pasal senjata. Korang lagi hebat kan? Okay. Korang lagi hebat. Okay. Kita teruskan. Apa yang komunis buat sebenarnya? Baik. Komunis pertama sekali iaitu komunis telah melumpuhkan ekonomi. Maknanya cuba untuk apa? Membantutkan perkembangan ekonomi. Iaitu apa yang komunis buat? Masya Allah. Dia lombong biji timah dan ladang getah sasaran utama serangan komunis. Untuk apa? Lemahkan ekonomi British. Mungkin ramai akan cakap, cikgu, apa kaitan biji timah ladang getah dengan ekonomi British? Kena ingat Okay, sebelum tanah Melayu merdeka semua lombong-lombong biji timah, semua ladang getah kepunyaan British. Tak percaya korang ingat lagi tak sejarah tingkatan 3, bab yang ke-7. Memang korang lupa lah kan. Sebab memang korang suka apa? Suka gunakan tagline apa? Barang yang lepas jangan dikenang cikgu. Dah agak dah. Barang yang lepas jangan dikenang. Cikgu dah agak dah. Okay. Kalau korang ingat, okay, bab 7 tingkatan 3 dulu, okay, antara syarikat-syarikat British, Sime Darby, Guthrie, kemudian Harrison and Crossfield, itu semua syarikat-syarikat British. Syarikat British yang telah menguasai lombong dan ladang getah. Jadi bila komunis serang, okay, maknanya telah merosakkan lombong biji timah dan ladang getah, dan ini akan melemahkan ekonomi British. Nampak tak? Taktik komunis. Hebat diorang Okay. Nak ingat apa saya buat minggu lepas pun tak boleh. Alah, tak susah pun kan. Cuma sebenarnya nak ingat. Kau nak ingat ke tak? Itu je. Tak apa. Nanti kita bincang selepas ni bincang lepas kelas. Okay. Kemudian
pada tahun 1948 hingga 1956, komunis menyerang 80 lombong di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Kemudian rosakkan pokok getah. Rosakkan pokok getah. Kilang-kilang estet, rumah asap getah, kemudian rumah-rumah kongsi, kedai, sekolah, membunuh pekerja. Masya Allah. Ini bukan lagi komunis, ini dah macam apa Yahudi Israel ke ni. Kan? Estate tu apa? Okey. Estate tu sebenarnya ialah ladang-ladang getah. Setiap ladang getah dipanggil estate dan dalam ladang getah tu dia akan ada kilang memproses getah. So dipanggil kilang estate. Okey. Betul. Macam Zionis memang punya jahat dia tak dapat, dia rosakkan. Kan? Dia rosakkan supaya apa tahu? Supaya orang lain pun tak boleh pakai. Dia tak boleh dapat apa-apa, orang lain pun tak dapat apa-apa. Uish, memang Zionis. Memang Yahudi. Ini macam teruk ni. Nampak tak? Komunis ingin melumpuhkan ekonomi. Jadi, pekerja lombong dan juga ladang getah menderita. Buat susah orang aja komunis ni. Okey, nampak tak? So, tindakan komunis yang pertama iaitu melumpuhkan ekonomi dengan merosakkan segala berkaitan ekonomi, ladang getah, okey, lombong, biji timah, rosakkan semua. Kemudian apa dia buat? Okey, kita lihat di sini. Okey, kita teruskan je yang ini ya, iaitu komunis merosakkan infrastruktur. Iaitu yang kedua, komunis merosakkan infrastruktur. Baik, kalau ada yang bertanya, cikgu, apa itu infrastruktur? Infrastruktur ialah kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan. Sebagai contoh, komunis, kalau sebut je barang-barang, okey, kemudahan awam, kau memang ingat tandas awam je. Halo, tandas awam sekarang pun kena bayar 30 sen tau masuk. Kalau dekat lot 10 masuk tandas awam 50 sen. Nampak tak? Mahal kot. Baik, cukai tandas. Komunis, ya. Okey. So, ada soalan. Okey. Khairina tanya, cikgu saya nak tanya, orang dulu macam mana dia orang dapat beras? Saya tahu daripada padi, tapi waktu tu pun komunis tak rosakkan ke? Okey, baik. Khairina, sebenarnya pada zaman dahulu, okey, tahun-tahun 20-an, 30-an, 40-an, hampir semua negeri di Malaysia ni, di Tanah Melayu, semua negeri ada kawasan sawah padi. Semua negeri ada kawasan sawah padi. Dan sawah padi ni sebenarnya dia bertakung. Kan? Jadi kalau komunis tu nak merosakkan sawah padi dengan berendam ataupun orang kata apa, masuk dalam lumpur padi tu apa semua rosak-rosakkan tu, macam nonsense lah pula. Lagipun kalau kamu fikirkan, komunis hanya merosakkan ekonomi British. Dia tak rosakkan ekonomi orang-orang Melayu, orang tempatan. Nampak tak? Yang dia rosakkan ladang getah dan juga lombong biji timah. Untuk beras British tak buat beras. Yang buat beras ni, yang menanam padi ni adalah orang-orang tempatan. Jadi sebab itu komunis dia tak ganggu tanaman-tanaman tempatan pun semua. Yang diganggu dua ni sebab hak milik British. Nampak tak? Niat komunis sebenarnya. Okey. Baik. Dia dendam dengan British. Yes. Okay, sebab dia nak halau British supaya dia boleh take over tanah Melayu dan buat sebuah negara republik komunis Malaya. So, kita lihat komunis telah sabotaj. Okey, sabotaj ni maknanya merosakkan kemudahan asas seperti pengangkutan dan perhubungan. Mereka mengebom, merosakkan, mengalihkan landasan kereta api. Landasan kereta api macam ni dialih ke macam ni. Habis kereta api terbalik. Masya Allah, memang jahatlah. Kenderaan yang melalui jalan raya, pula ditembak dan dibakar. Kemudian kemudahan telefon, sabotaj kemudahan telefon, telegraf, rosakkan paip air. Ini kalau kita dapat ni, kita pukul ramai-ramai ni. Kalau dapat orang macam ni, kita pukul ramai-ramai. Dia memang kerja menyusahkan orang. Ingat
Okey, mental. Ya. Tak baik pukul dia cikgu. Oh tak baik. Tak apalah kalau macam tu kita dapat dia nanti kita ugut dia Kita ugut dia Lim Kok Chin cakap kan, tak baik. Okey. Kan. Ya, okey. Agaknya kat Selangor ada lagi ke komunis? Tak ada dah. Komunis dah tak ada dah lama dah apa dah Anwar Hafi. Tak ada air bukan pasal komunis. Apa dah. Tak ada kaitan langsung. Okey, baik. Jom kita lihat. Aduh, yai. Kemudian kita lihat komunis menyerang pekerja-pekerja awam yang membaiki jalan raya. Orang tu nak baiki jalan raya, yang kau ni pergi serang dia buat apa? Kemudian pekerja-pekerja yang masang paip air, membina sistem pengairan. Kemudian pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Semua kau nak serang apa hal? Aduh kan. Nan. Nampak tak? Punyalah orang kata apa, dengki dan nak sabotaj tu. Ya Allah. Akbar. Jadi kesannya bila habis semua benda dia serang, semua dia nak sabotaj, jadi kesannya menjejaskan. Ya, menjejaskan kehidupan harian penduduk. Okey, kerana infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Yalah, kena buat orang kampung report kan. Oh, paip bocor lah. Dah pekerja paip air tu pergi repair. Tengah repair kena serang. Dia kata apa salah aku repair paip air pun. Ya. Aduh, kan nampak. Jadi kan, jadi kita lihat komunis, okey, iaitu yang kedua, okey, merosakkan infrastruktur. Yang ketiga iaitu komunis telah mengancam keselamatan rakyat. Ini yang ketiga, iaitu komunis melakukan pelbagai tindakan ganas. Ganas tau. Yang menggugat keselamatan rakyat. Diorang ni mengugut, sabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, kan, merampas, membakar harta benda, bunuh penduduk yang enggan bekerja sama. Ini kalah Yahudi dia. Kalah Yahudi ni. Kan? Nampak tak? Jadi ini mengancam keselamatan. Malah contohnya pada malam 5 Julai 1949, komunis mencampakkan bom tangan. Komunis mencampakkan bom tangan di Shom Circus. Dekat dalam circus. Orang tengah tengok circus. Tengah tengok monyet melompat-lompat. Tengah tengok orang melompat-lompat. Pergi campak bom. Memang bangang gila ni. Kan, ganas no ni. Ganas betul. Ya Allah. Agaknya Syom sudah lagi tu. Dah tak ada. Memang tak ada. Okey. Kan? Mungkin bersebab kot kan. Nak tengok monyet pun tak boleh ke? Ya. Kan? Geram. Kenapa jahat sangat ni? Apa masalah? Kan? Apa masalah? Kan? Rasa kalau dapat ni kan, kalau kita dapat ramai-ramai ni, kita pukul dia ni. Kan? Nak kurangkan populasi manusia ke? Dah geng Thanos ke? Geng Thanos nak kurangkan populasi. Petik macam tu terus orang mati. Okey, dah tahu dah. Okey. Baik, korang tengok diorang baling bom, kemudian akibatnya 46 orang cedera parah dan 4 mati. Rakyat derita sengsara. Kemudian pada 13 September 1948 Sir Henry Gurney. Siapa pernah dengar nama Sir Henry Gurney? Pernah dengar tak nama Henry Gurney? Mesti pernah dengar nama Henry Gurney. Macam pernah, iaitu kalau kita kata macam nama sekolah nakal, sekolah Juvana kan. Ya. Anwar Rafi kan. Okey. So Henry Gurney ni adalah sekolah untuk pelajar-pelajar yang terbabit dengan kes-kes jenayah. So akan jadi penghuni Henry Gurney lah. Jadi inilah orang dia. So sekolah Henry Gurney tu diambil nama sempena nama dia ni, iaitu Sir Henry Gurney. Dan Sir Henry Gurney telah menggantikan Sir Edward Gen tadi sebagai Pesuruhjaya Tinggi British. Dan selang 3 tahun kemudian, Sir Henry Gurney jadi mangsa serang khendap komunis di jalan Kuala Kubu Baru dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Nampak tak?
Daripada Kuala Kubu pergi ke Bukit Fraser dalam perjalanan pusing-pusing macam tu. Jalan dia memang pusing-pusing Pusing-pusing macam tu, tiba-tiba kena ambush dengan komunis dan ditembak mati. Nampak tak? Punyalah Masya Allah jahat bona ni. Jadi secara keseluruhannya, okay, daripada 1948, Sir Edward tak ada. Sir Edward tak ada. Dah balik, dah gantikan dengan Sir Henry Geni. Nampak tak? So, kalau kita lihat sepanjang 12 tahun 12 tahun darurat, 2,743 rakyat terbunuh. 1,385 orang cedera dan 810 orang hilang. Nampak tak? Maknanya di sini banyak berlaku kekejaman komunis ini. Hilang pergi mana? Kadang-kadang hilang dibunuh tanpa diberitahu. Tahu-tahu bunuh kemudian tanam. Tak tahu, tak bagi tahu keluarga. Keluarga pun tak tahu entah mana dia. Macam itulah. Okay, hilang. Yes. Tak apa. Jadi, so ada yang tanya, kenapa jahat sangat ni? What do they want from British? Okay, sebenarnya kalau kita fikir, kenapa jahat sangat? Kerana mereka nak take over negara kita jadi Republik Komunis. Nak take over negara kita, diorang kena halau British. Cara nak halau British, rosakkan segala kemudahan yang disediakan oleh British. Supaya British fed up. Bila British fed up, belah. So bila British belah, bermakna di sini PKM senang untuk apa? Take over negara kita dan membentukkan negara kita. Jadi apa? Jadi Republik Komunis. See? Yes, itu sangat berbahaya. Ada ramai yang mati sebenarnya. Ramai juga yang mati. Kan? Mujur British degil juga. Itulah pasal. Mujur British degil juga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat. Tak ada function. Nanti kita cerita function dia. Komunis yang keempat, mengancam pasukan keselamatan. PKM ni especially telah target iaitu untuk target pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Nampak tak? Menyerang balai polis. Untuk mencetuskan keadaan huru-hara dan untuk menunjukkan apa tahu? Ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. You see? Silakan Christian. Mengancam pasukan keselamatan. Nampak tak? Punyalah jahat. Cik, Ya. komunis bermula 1948 sampai 1960 kan. Okey, itu darurat. Lepas tu bila yang foto Merdeka 1957 tu, kenapa ada banyak orang dalam dewan tu? Dalam dewan? And then how the dalam stadium tu, and then how did they even leave from Malaysia to British untuk dapatkan perjanjian tu? Sebab kan komunis attack bila-bila saja. Okey, bagus. Okey, baik. To be clear, untuk penjelasan sebenarnya idea komunis ini telah ada di tanah Melayu macam cikgu cakap tadi since 1920. 1920 selepas First World War dah ada dah. Parti komunis semua dah ada di tanah Melayu. But then after Perang Dunia Kedua, iaitu selepas Jepun kalah, British ataupun bukan British, komunis telah keluar daripada hutan dan diorang cuba untuk take over negara kita dengan melakukan kezaliman dan keganasan. Kemudian 1948 apabila nampak pembunuhan 3 orang pengurus ladang tadi, maka British telah isytiharkan kecemasan darurat. Iaitu di mana kawalan kepada setiap kawasan yang memang ada komunis. So agak jumpa komunis, tangkap. Kalau keluar waktu malam, jumpa komunis, bunuh, tembak. So itu kawalan yang dilakukan. Sampailah 1957, bab kata Christian tadi. Kenapa 1957? Semasa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman tu, dia laungkan Stadium Negara di Stadium Merdeka tu. Kenapa tidak ada serangan daripada komunis? Sebenarnya pada waktu itu komunis telah banyak bergerak di dalam hutan.
So stadium mereka tu di tengah Kuala Lumpur. Jadi sukar untuk komunis bergerak keluar daripada hutan untuk sampai ke stadium mereka dan melakukan sabotaj. Memang susah. But then mereka masih lagi melakukan sabotaj tau. Yes. Sampai 1963, sampai 1960 mereka telah kendurkan diorang punya serangan-serangan tu. Sebab apa? Mereka dekat dalam hutan diorang hidup susah. Komunis susah hidup dalam hutan, tak ada beras, tak ada ikan, asyik makan buah daun kayu. Kendur tu maknanya apa? Mereka tak mau agresif lagi. Mereka dah slow down. But then mereka masih menyerang lagi tau. Mereka masih lagi plan untuk take over negara kita. Even though kita dah merdeka. Ya, betul. Dan kamu tahu, sebab itu cikgu pernah cakap hari tu kan. Sebab tu cikgu cakap hari tu, kalau kamu nak tahu back to the 1970 I think, 1970 ke 1971, kamu tahu yang cikgu ada cerita itu kan, Tugu Negara tu telah dibom oleh komunis. Oleh komunis, tumbang Tugu Negara tu. Tumbang Tugu Negara KKL tu. Dan dibaiki semula. Kemudian, Ketua Polis Negara pada waktu itu naik kereta. Okey. Kemudian ada anggota komunis yang pakai baju biasa tau. Dia menyamar sebagai baju biasa. Jalan kat depan kereta dia, kemudian terus hunuskan pistol dan tembak Ketua Polis Negara kita. Mati. Back to 1971. You see? 1971 ada pembunuhan Ketua Polis Negara. Yes, Ketua Polis Negara, nama dia Tan Sri apa nama dia. Tapi Melayu lah. Kena tembak. Okay. Berdepan-depan dalam kereta kena tembak. Kan, nampak. Jadi kita kata bahawa ancaman komunis ni sebenarnya adalah reality. Real. Sama macam COVID-19, dia real Kau jangan main-main. Okay. COVID-19 ni real, komunis tu pun real. Dia bukan kabar angin semua. Apa yang kamu risau ni, Ling Kok Ching? Cikgu Rafi lagi real. Memang real. Okay. Okay. Bila dia stop, GC, the Next Level Chance Nation dia. Yes. Okay. Dia stop keganasan apabila berlaku perjanjian. Okay. Di antara Tanah Melayu, di antara PKM dengan Kerajaan Malaysia. Apa dia? Apa dia Ling Kok Ching? Apa dia? Okay. Baik. Baik. Kami tahu Nakib. Baik. Alright. So, kita nak tengok ke ancaman komunis ancaman komunis di negara kita. Apakah tindakan dia? Pertama iaitu untuk melumpuhkan ekonomi. Pertama, ekonomi. Kemudian yang kedua untuk apa? Merosakkan infrastruktur. Itu kata kunci. Ingat kalau kita nak ingat sesuatu fakta, ingat the keywords. Ekonomi, apa yang tindakan komunis buat? Ekonomi, maknanya rosakkan ekonomi. Kemudian infrastruktur, lumpuhkan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, keselamatan rakyat. Maknanya mengancam keselamatan rakyat. Dan yang keempat iaitu mengancam pasukan keselamatan. So ada 4. Nampak tak? Mengancam pasukan keselamatan. Nasib baiklah kita ni terlepas daripada penguasaan ekonomi. Yang cikgu cakap ni apa cikgu? Yang cikgu cakap ni adalah tindakan-tindakan yang komunis buat. Tindakan-tindakan yang komunis buat. Ada 4 perkara. Tindakan yang komunis buat. Baik. So di sini ada senarai. Kalau kamu lihat, inilah dia senarai-senarai serangan-serangan yang telah dilakukan oleh PKM ke atas negara kita, iaitu antaranya serangan ke atas pasukan keselamatan seperti serang balai polis Kampung Jeram, serang balai polis Kuala Krau Pahang, bakar balai polis Jerantut, serang balai polis Gua Musang,
Okey, serang jeep tentera, serang balai polis Bukit Kepong. Ini ada filem dia. Okey. Kalau siapa-siapa yang ada free ataupun mungkin kalau minggu depan, okey, kalau kita ada kesempatan untuk next class, kita akan tengok sedikit sedutan tentang okey, Bukit Kepong. Iaitu serangan komunis terhadap Bukit Kepong. Komunis ni satu negara ke negeri tertentu, cikgu? Okey. Baik. Baik, back mungkin ada ramai yang baru lah, mungkin ramai yang baru, cikgu bagi tahu. Okey. Komunis ni sebenarnya adalah satu ideologi. Back Komunis adalah satu ideologi. Okey, komunis, demokrasi, imperialisme, raja berperlembagaan, ini semua ideologi pemerintahan. Back to the bab yang ketiga. Bab 3 konflik dunia kan. Kamu ada belajar tentang apa? Nazism, fasism, betul? Itu adalah ideologi pentadbiran. Maknanya ideologi negara. Dan komunis juga adalah satu ideologi. Di mana ideologi dia adalah untuk membentuk masyarakat yang sama taraf. Tak ada yang kaya, tak ada yang miskin. Dia ideologi. Tak ada yang kaya, tak ada yang miskin. Semua sama rata. Dan segala harta dalam negara adalah milik kerajaan. Bukan milik individu. Bukan milik firma. Tapi milik kerajaan. Ya, ideologi itu cara pemikiran. Okey, cara pemikiran ataupun sistem dan cara pemikiran. Idea lah, ideologi. Nampak tak? Jadi, pemikiran itu, komunis itu, ideologi komunis itu telah ditulis oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels daripada Rusia semua. Okey, kerana apa? Kerana mereka merasakan itulah cara untuk membentuk masyarakat yang harmoni. Okey. Secara umumnya, okey, untuk pelajar baru yang mungkin ataupun pelajar yang mungkin baru belajar tentang bab ni, cikgu nak tanya kamu idea membentuk masyarakat yang sama rata, tak ada yang kaya sangat, tak ada yang miskin sangat, kemudian semua harta menjadi harta milik negara atau milik kerajaan. Do you think it's good? Do you think it's good? Membentuk masyarakat yang sama rata. It's good what? The idea is good what? Idea bagus kan? So semua orang dapat. Yes, betul. I mean, it does, betul. It's good. Kan? Itu yang orang nak. Maknanya kita tak akan dengki dengan orang lain. Kita tak akan dengki dengan jiran sebelah. Jiran sebelah pakai BMW, aku pakai kancil je. So, maknanya, dia pakai BMW, aku pun pakai BMW. Sebelah pakai kancil, aku pun pakai kancil. Kan? Maknanya sama rata. Sama rata. So, the idea is good. Idea is good. Tetapi tidak praktikal. Kerana apa tidak praktikal? Kerana tidak diberi kebebasan untuk memilih. Tak ada kebebasan untuk memilih. Ya, betul Khairina. Nama yang mengasaskan komunisme ni kena ingat ke? Yes, kena ingat. Betul. Iaitu tak ada pilihan. Contohnya macam Korea Utara. Ya, betul. Korea Utara untuk yang lelaki dia cuma ada 6 ke 12 je hairstyle yang dibenarkan. Hairstyle pun ada 12. 12 je. Tak boleh yang bukan-bukan. Tak boleh. Dia dah tentukan dah. Tak boleh, memang tak boleh keluar negara. Mereka tak boleh keluar negara. Nampak tak? So itu maknanya dikawal. Dikawal habis. Tak ada. Kalau meninggal, harta tu jadi milik kerajaan. Tak licin pun tak sikit. Ya, betul. Itu di Korea Utara. Itu satu. Kemudian kalau katakan kan, rakyat minta untuk pakaian sukan. Let's say pakaian sukan kan. Dia kata, pakaian sukan kita ambil brand Nike. So, satu negara pakai pakaian brand Nike. Semua tak ada right. So tak ada 3 jalur ke? Tak ada. So semua di bawah kawalan. Ya. Kalau kamu kata, diorang semua nak Nike, saya nak Adidas. No. Kerajaan kata apa? No. Nike saja. No Adidas.
Nampak tak? So kamu tidak ada kebebasan untuk membuat pilihan. Tak ada. Itu kelemahan dia. Yes. Yang kedua, kelemahan komunis iaitu yang kedua iaitu apa? Iaitu dia menggunakan kekerasan. Kena terima ideologi ni. Kalau tak terima, kami akan tangkap. Kalau tak terima, kami akan seksa. Kami akan seksa. So itu penggunaan kekerasan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga iaitu apabila mengamalkan ideologi komunis, maka mereka tidak dibenarkan untuk beragama. Sebab bila beragama akan ada yang lebih baik, ada yang tak baik, maknanya ada level dari sudut kebaikan itu semua. Jadi komunis tidak membenarkan adanya agama. So itu jadi satu masalah. Jadi itu betul. Betul. Jadi itu jadi satu problem, nampak tak? Dan berbalik kepada soalan tadi, cikgu, komunis ni orang ke idea? Dia idea, dan idea itu telah diguna pakai di Russia. Dan Russia telah membentuk negara komunis iaitu Soviet Union. Kemudian idea itu telah menjadi kerajaan di Jerman Timur. Kemudian Korea Utara, Cuba, China. Itu semua telah menjadi negara-negara komunis. But then, apabila semakin lama semakin moden, yang tinggal untuk negara-negara yang masih lagi komunis, mengamalkan sistem komunis ini adalah Korea Utara, Cuba dan juga China. China masih lagi komunis, pemerintahan komunis. Cuma dari segi ekonomi dia telah terbuka. Dia dah open mind. Tapi sistem pemerintahan masih lagi ada komunis. So that is komunis yang kamu kena tahu. Do you understand? Kamu faham tak? Faham komunis Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Silakan. Yes, itulah dia. Okay. Tarikh 24 Mac 1940, which one? Yang ini. Yang ini. Yang ini ini salah. Sebenarnya 24 Mac 1950. Bukan 40. Sebenarnya ini satu yang cikgu boleh buat satu teguran lah. Kebanyakan pelajar dia kata apa tahu, cikgu, sejarah ni susah. Pasal apa? Kena ingat tarikh. But then sebenarnya tarikh tidak ada kena-mengena untuk ingat sejarah. Tak ada. Tak ada. Cuma kronologi tu. Okay, cikgu cakap kau ingat cikgu Google ke? Ingat tanya cikgu soalan. Sebab kamu kena ingat kronologi tu. Maknanya apa? Susunan peristiwa. Kalau dia ada secara senyap-senyap kena bunuh Yes, kena bunuh Aisyah. Jadi sebenarnya sejarah ni adalah berkaitan dengan turutan cerita. Kamu kena tahu. Contohnya kita ambil yang mudah. Kita tahu mula-mula mula-mula ditubuhkan apa? Mula-mula ditubuhkan Malayan Union. Lepas Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Selepas Persekutuan Tanah Melayu 1948, Persekutuan Tanah Melayu merdeka. Merdeka. Kemudian barulah pembentukan Malaysia. Kamu tak boleh susun suka-suka hati iaitu mula-mula Malayan Union. Lepas tu Malaysia. Lepas tu Tanah Melayu merdeka, lepas tu Tanah Melayu. Kamu kena susun ikut turutan. Bila kamu susun ikut turutan, baru kamu tahu tahun-tahun dia. Itu cara dia. Susun turutan dia. Baru kamu boleh ingat. Tapi jangan takut dengan, is it novel yang panjang? Yes, it's a novel yang panjang. Kalau novel Rindu Awak Separuh Nyawa, Rindu Awak Separuh Nyawa korang boleh ingat, takkan yang ini kau tak boleh ingat, kan? Kan kantoi tengok drama pukul 7. Baik. Taklah. Baik. Ingat plot je. Ingat plot je lah ni. Ingat plot je. Sama juga ingat plot je pukul 10 sorry. Cikgu tak tengok, sorry. Cikgu tak tengok. Baik.
Baik, Syekh Muin tanya, komunis di kalangan kaum apa je? Okey, baik. Komunis sebenarnya 95% adalah kaum Cina. 95%. Okey, kemudian another 5 tu ada Melayu, ada India, kemudian ada juga kaum-kaum yang lain. Adalah, kita ramai. So daripada 10 orang tu adalah seorang dua orang Melayu atau seorang dua orang Cina. Macam tu. Okey, memang ada. Okey. Baik. So, kita dah lihat tentang ada kurang lebih tak ada. Okey, tak ada. Kita akan teruskan sedikit lagi iaitu berkaitan dengan usaha-usaha menangani ancaman komunis. So, adakah anda semua masih lagi di sini? Masih lagi boleh meneruskan pembelajaran? Masih lagi tak boring Boleh Ah. Okey, okey, baik. Okey, baik. Okey, tak apa Aina, cikgu faham. Okey, kepada pelajar-pelajar yang baru masuk, okey, untuk kepada semua pelajar yang baru masuk, okey, sebenarnya setiap kelas kita adalah berlangsung selama 1 jam 30 minit. Okey, 1 jam 30 minit. So kalau kita start 8.30, kita akan habis dalam pukul 10. Dalam pukul 10. Okey. Jadi itu antara yang biasa kita lakukanlah sampai pukul 10. Okey. Baik. Sama-sama. Baik. Okey, kita ada dua pilihan kat sini mandangan kita ada 20 minit lagi. Kamu nak meneruskan tentang pemahaman tentang komunis ini ke ataupun kamu nak buat latihan? Mana kamu nak? So cikgu beri peluang pada kamu untuk memberitahu cikgu. Okey. Saya nak MACD. Aku tangan juga sekarang. Okey, sesi soal jawab. Wow, sesi soal jawab. Itu julung-julung kalinya cikgu nampak ada satu idea sesi soal jawab. Okeylah. Okey, silakan untuk kamu bertanya apa juga soalan. Silakan. Tapi saya nak diam. Suka tikau je. Baik. Silakan kalau nak bertanya apa-apa juga soalan, silakan. Cikgu tak marah, don't worry. Malam